Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu masuk subtopik 2.3 fungsi kuadratik. Awak boleh rujuk buku Sasbadi yang kita beli tu. Okey, cikgu terus ke soalan A. Berdasarkan graf yang diberi dan perubahan-perubahan nilai A, B atau C, lakarkan graf fungsi kuadratik fx pada paksi yang diberi dan nyatakan kesannya. Okay, jadi dia suruh kita lakarkan. Cikgu pergi ke soalan nombor 1. Tengok nombor 1A. Bila kita nak lakar, first kali kita kena tahu nilai A. Sekarang A kita nilai dia ialah 2. Di 2 tu ialah positif. Jadi positif tu maksud dia senyum. Okey. Okey, positif senyum. Seterusnya kita nak tahu dia punya pintasan Y. Pintasan Y. Jadi kita terus ambil nilai C. Dia ialah negatif 5. Jadi pintasan Y dia ialah negatif 5. Last kali, bila kita nak lukis graf, kita kena tahu dia punya pintasan X. Tadi pintasan Y, sini negatif 5. Kemudian kita nak tahu pintasan X dekat sini. Caranya ialah kita masukkan 2X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 0. Kemudian awak tekan kalkulator yang mod EQN tu. Awak akan dapat 2 nilai X. Tekan kalkulator, A dia ialah 2. B dia ialah 0 dan C dia ialah negatif 5. Jadi kita akan dapat kita akan dapat perpuluhan 1 ialah 1.58. Satu lagi ialah negatif 1.58. Jadi kita dapat X sama dengan 1.58. Satu lagi X sama dengan negatif 1.58. Okey, yang ni tak perlu buat dah. Sebab kita dapat nombor yang tak cantik. Sebab soalan ni dia bukan suruh nyatakan nilai X. Dia hanya suruh kita lakar graf. Jadi yang dua kurungan ni tak penting. Jadi sekarang kita nak lakar graf. Kita dah tahu 3 benda. Nilai A, nilai C, kemudian pintasan X. Jadi kita lukis, kita buat paksi X. Kemudian kita buat paksi Y. Okay, kemudian kita tandakan C dia, pintasan Y dia. Bila pintasan Y, dia potong dekat paksi Y, negatif 5. Kemudian dekat pintasan X ada 1.58 dengan negatif 1.58. Jadi kita agak-agak dia duduk kat sini satu, sini satu. Kita tandakan X. Kemudian yang ni pun tandakan X. Jadi ada 3 poin dah awak tanda. Kemudian awak tahu dia senyum. Jadi kita hanya perlu lakar sahaja. Okay, lakar dengan cantik Okey. Jadi perlu cantik Cantik tu maksud dia macam ni. Macam ni. Jangan buat macam cikgu. Cikgu punya ni tak cantik sangat ni. Okey. Jadi graf dia akan jadi macam soalan nombor 1 ni. Kita pergi ke soalan 1A. Tadi contoh, kita pergi ke soalan 1A. Okay, dia bagi fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5. Jadi, first kali nilai A dia, bila 3, senyum. Kemudian nilai C dia ialah negatif 5. Kemudian kita kena tahu pintasan X. Jadi kita masukkan 3X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 0. Kita nak tahu nilai X, kita tekan kalkulator. A ialah 3. B ialah 0. C ialah negatif 5. Dapat 1.29 dengan
negatif 1.29. Jadi kita dapat X sama dengan 1.29, satu lagi negatif 1.29. Jadi bila kita nak lakar graf, kita buat paksi X, kemudian kita buat paksi Y. Awak perlu guna pembaris Tandakan X dan Y. Kemudian kita tandakan dekat C ialah negatif 5 dekat bawah sini. Kemudian ada negatif 1.29 dengan 1.29. Kita tandakan pangkah. Nilai tak perlu tulis pun tak apa sebab dia hanya perlu lakar dan tunjukkan bentuk graf tu senyum. Sorry patutnya kena semua titik. Ni pun kena sini. Okey. Itu untuk soalan 1A. Kemudian soalan 1B awak try buat. Cikgu pergi ke soalan nombor 2. Cikgu terus tunjuk contoh soalan 2B. Soalan 2A awak try buat. Okay, cikgu pergi ke 2B. First kali kita tahu dia senyum kemasam. Jadi A kita ialah negatif. Nampak negatif 1. Jadi masam. Sebab A ni negatif 1 kat sini. Negatif 1. Kemudian kita tengok nilai C. Nilai C kita ialah 1. Seterusnya kita nak cari dia punya pintasan X. Jadi negatif X kuasa 2 tolak 3X tambah 1 sama dengan 0. Kita tekan kalkulator, mod, EQN, anak panah kanan, degree 2. A kita negatif 1, B kita negatif 3, C kita ialah 1. Dapat negatif 3.302 dengan 0.302. Cikgu tulis kat sini, pintasan X yang kita akan dapat ialah negatif 3.303, satu lagi ialah 0.303. Okey, sekarang kita nak lakarkan graf. Buat paksi X. Kemudian buat paksi Y. Okey, kemudian kita tandakan nilai C ialah 1. Jadi 1 kat atas sini. 1, tandakan pangkah. Kemudian kita nak tandakan dekat paksi X ialah dekat negatif 3.03 dengan 0.303. Ada secara logiknya negatif 3 ni mesti jauh daripada 0. Negatif 3.03. Dan 0.303 ni adalah dekat dengan nilai 1. Ini 0.303. Dia sebelum nombor 1 secara logiknya. Walaupun kita nak lakar graf, kita kena logik. Kita tak boleh main tanda saja kat tempat mana-mana. Kita kena fikir logik sebabnya dari 0 ke negatif 3 jauh berbanding dengan 0 ke 0.3 tu. Yang tu perlu awak ingat. Okey, sekarang kita nak tanda dia punya simetri. Dia punya simetri tidak semestinya di paksi Y. Jadi kalau kita tengok dari negatif 3.03 ke 0.303, kalau kita tengok kan, cara kita nak kira ialah dia lompat berapa kali. Kalau kita fikir 0.3 sini, dia akan negatif 0.03. Negatif 0.3. Kemudian negatif 1.3. Negatif 2.3. Baru negatif 3.3. Okey. Jadi yang ni awak kena betul-betul faham. Dia negatif 0.3. Sorry, sini 0.3. Cikgu besarkan. Okey, sini ialah 0.3. Tengah-tengah sini ialah 0. Kemudian dia lompat sekali. Dekat sini dia akan jadi negatif. Belah sini, belah kiri dia akan jadi negatif. Jadi dekat sini ialah negatif 0.3. Cikgu ambil satu titik perpuluhan je untuk mudah. Okay, kemudian dia lompat lagi sekali, dia akan jadi dekat sini ialah negatif 1.3. Lompat lagi sekali, dia akan jadi negatif 2.3. Barulah last sekali kita jumpa negatif 3.3. Jadi dari 0.3 kat sini, nak sampai negatif 3.3, kita tengok dia lompat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya secara logiknya di sini.
Okey. Yang ni kita kena fikir logik. Jadi bila dia suruh lakar graf, dia antara negatif 0.3 dengan 1.3. Jadi kita tandalah paksi simetri dia di sini. Jadi kita pun lakarkan graf dia masam. Okey, puncak dia di situ. Cikgu tak nak awak tanda puncak dia di 1. Tu salah. Puncak dia kita kena kira. Ni paksi simetri dia. Okey, macam ni juga. Okey, contoh yang cikgu bagi soalan nombor 2A. Okey, kita tekan kalkulator mod EQN anak panah kanan degree 2. A negatif 1/2 sama dengan B negatif 3 sama dengan C 4. Awak akan dapat X sama dengan negatif 7.1, satu lagi X ialah 1.1. Okey, jadi secara logiknya 1.1 dekat sini, negatif 7.1 dekat sini. Jadi tengah-tengah dia ialah dekat sini. Berapa nombor tengah-tengah tu? Dalam kes ni kita tak perlu tahu. Tapi kalau dia tanya nilai paksi simetri, awak kena tahu. Okey, kita tengok cikgu tunjukkan, cikgu besarkan. Kosong dekat sini. Okey, 1.1 dekat sini. Sini negatif 7.1 dekat sini. Jauh daripada kosong. Okey, jadi kalau 1 dia lompat sini sekali, kosong. Ni akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dekat sini. Okey, cikgu padam yang ni. Jadi negatif 7 berada di sini. Okey. Negatif 7.1. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, betul. Jadi macam mana kita nak tahu tengah-tengah? Kita tengok. Dia lompat sekali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tengah-tengah dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Ini tengah-tengah dia. Jadi yang ni kita tahu C dia 4. Jadi dekat sini kita tandakan nilai dia 4. Dekat sini dia punya puncak. Jadi kalau kita lukis graf, dia akan jadi macam ni. Kena paksi Y. Oh, sorry, tak cantik. Okey, maksudnya dekat sini, ini nilai dia 1.1. Kemudian dekat sini nilai dia 4. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak tolong selesaikan muka surat 25. Okey, sekian. Terima kasih.